Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi, saya Muhammad Ihsan Amin dari UNOQ Consult Enterprise. Kita masih lagi dalam konsep-konsep yang penting dalam KIK untuk difahami oleh sebuah kumpulan ataupun ahli-ahli KIK terutamanya. Kali ini ia lebih menjurus kepada kumpulan KIK itu sendiri. Dinamika sebuah kumpulan KIK itu perlu dijelaskan supaya tuan-tuan dan puan committed ataupun beriltizam dalam sebuah kumpulan yang bermotivasi untuk mencipta kecemerlangan dalam pembudayaan dan pemerkasaan inovasi. Perkongsian kali ini 4 kunci yang penting untuk sebuah kumpulan yang dinamik. Jadi teruskan. Kunci yang pertama, kumpulan KIK merupakan sebuah kumpulan yang dinamik. Dia diwujudkan khusus dalam sebuah organisasi dan ia bukan satu kumpulan yang bebas ataupun satu kumpulan sosial yang ditubuhkan untuk tujuan-tujuan sosial saja. Sebuah kumpulan KIK perlu memberi impak bukan saja pada organisasi tetapi juga pada negara. Apakah arti mengenai KIK itu sebagai kumpulan yang dinamik? Yang pentingnya, KIK merupakan satu kumpulan yang berperanan secara langsung, bukan secara tidak langsung tapi secara langsung dalam konteks pembangunan insan ataupun pembangunan bakat sebuah dalam organisasi itu. Dia adalah pembelajaran penting ataupun hands-on pembelajaran yang dapat dilalui oleh ahli-ahli bagaimana untuk meningkatkan kemahiran, keterampilan dan kompetensinya dalam sebuah kumpulan itu. Perkembangan kumpulan-kumpulan ini bukan saja dia akan meningkatkan lagi semangat ataupun motivasi kepada kumpulan-kumpulan itu sendiri setelah satu-satu kejayaan itu, tapi kita kena sedar bahawa perkembangan kita ataupun kejayaan kita ia akan mempengaruhi kumpulan-kumpulan yang lain. Terutamanya kita adalah sebuah kumpulan yang berjaya mencipta projek-projek yang besar dan sebagainya, ia menjadi satu cabaran kepada kumpulan KIK yang lain, sama ada dalam organisasi itu sendiri ataupun di luar organisasi. Kumpulan-kumpulan lain saling berhubungan dengan kumpulan-kumpulan ataupun dalam kelompok kumpulan-kumpulan KIK ini. Yang jelasnya, tujuan penubuhan KIK adalah untuk kemajuan sebagai satu inisiatif penting dalam memberi impak kepada organisasi itu. Dalam sebagaimana asasnya pembudayaan dan pemerkasaan inovasi itu yang dipelopori oleh KIK ini memberi kesan kepada organisasi itu. Kejayaan KIK merupakan komponen penting ataupun rahsia ataupun intisari penting bagi sebuah pengurusan yang cemerlang dalam sebuah organisasi. Kedinamikan tuan-tuan yang akan mempengaruhi kecemerlangan sebuah organisasi itu. Jadi kita tersedar, ia bukan satu kumpulan yang biasa tetapi yang dinamik dan memberi impak kepada persekitaran kita. Kita kongsikan 4 kunci dinamika itu boleh mewujudkan satu kumpulan KIK yang dinamik. Yang pertama, kepemimpinannya. Orang kata managers and leaders, not all managers can be a leader, but a leader can be good managers. Itu cakap jauh lah. Yang kedua, pengiktirafan. Kita akan kongsi kemudian. Dan yang ketiganya adalah kebersamaan kita dalam kumpulan. Dan kunci keempat adalah yang paling penting, komunikasi dalam sebuah kumpulan. Kita teliti satu persatu. Kepemimpinan, the leadership. Ia secara umumnya kepemimpinan akan memandu pembangunan dan perkembangan kumpulan tadi. Kita mungkin dalam video lepas kita berkongsi mengenai proses pembangunan sebuah kumpulan itu yang tidak lari, dan kepimpinan amat penting untuk memastikan bahawa pembangunan dan perkembangannya di antara di kalangan ahli dengan persekitarannya untuk kita menuju kepada objektif kita. Kemudian kepimpinan itu bagaimana kita menentu tugasan dan menentu tanggungjawab ahli dalam kumpulan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, setiap ahli mempunyai
punyai kemahiran yang sama, tetapi tahap-tahap kemahiran itu agak beza. Tetapi kepintaran kepimpinan itu untuk mengagihkan tugas-tugas itu amat penting. Setiap ahli juga mempunyai bakat-bakat ataupun perlu memupuk bakat-bakat kepimpinan itu sendiri. Saya pernah kata dulu, KIK QCC is to create a little mini Napoleon. Saya yakin tuan-tuan masih kenal Napoleon Bonaparte, orang yang kecil tapi mampu untuk menakluk Eropah. Kita nak mewujudkan seberapa banyak pemimpin-pemimpin kecil ni untuk menjuarai dalam sebuah organisasi itu. Itu kunci yang pertama. Jadi kita kena jelas bahawa faktor kepimpinan, sama ada ketuanya itu sendiri mempunyai kepimpinan yang besar, tapi keupayaan ataupun kemampuan ahli-ahli di kalangan ahli KIK itu yang mempunyai sikap ataupun kepimpinan yang baik dapat menjamin kedinamikan KIK. Itu kunci yang pertama. Kunci kedua, pengiktirafan. Ini agak sensitif sikit ni. Bila kita berkumpul dan sebagainya, sebuah organisasi ataupun sebuah kumpulan kecil KIK perlu jelas. Setiap manusia dalam konsep falsafah kemanusiaan itu, semua orang punya bakat. Untuk menjamin kedinamikan kumpulan itu, kita perlu mengagumi ilmu dan kemahiran setiap personel yang ada. Kadang-kadang kita mempunyai ilmu kita kurang mengenai itu, tapi kelebihannya pada orang yang lain, pada ahli yang lain. Kita haruslah berkongsi ilmu, dan setiap orang mestilah berusaha untuk melaksanakan yang terbaik bagi menjayakan, terutamanya dalam menjayakan projek. Yang kedua, terutamanya bagi ketua perlu mengimbang. Perlu imbang, terutamanya kerana memahami gaya dan personaliti itu pada setiap ahlinya. Walaupun kita sentiasa bertemu, walaupun kita rakan sepejabat, tapi kadang-kadang kita pada luarannya kita faham. Tetapi bila kita dah berinteraksi dan saling berbincang antara satu sama lain, akan timbul beberapa keselisihan dan sebagainya. Konflik dalam kumpulan KIK amat digalakkan. Pelik kan? Tetapi dalam sebuah kumpulan KIK, sebuah kumpulan dinamik seperti KIK, konflik yang perlu disuburkan, persaingan yang perlu disuburkan atau dikembangkan adalah konflik-konflik ataupun persaingan-persaingan yang positif. Persaingan ataupun konflik atau pencegahan untuk mencari sesuatu yang terbaik dalam satu penyelesaian itu. Bukanlah personal konflik ataupun persaingan ataupun sikap iri hati yang akan melemahkan kumpulan. Tapi untuk menjamin kedinamikan kumpulan KIK, kita perlu suburkan konflik itu, konflik dan persaingan yang positif, yang untuk menjayakan hasrat kita. Kunci ketiga, iaitu kebersamaan. The togetherness. Jatuh bangun bersama merupakan lumrah dalam sebuah kumpulan KIK. Apabila kita menempuh cabaran, kita hadapi bersama. Kita anggap ia sebagai peluang untuk memajukan diri, memajukan kumpulan. Kerana maruah sebuah kumpulan ataupun maruah sebuah organisasi terletak pada kita. Kita ingat, kita bukanlah satu kumpulan-kumpulan yang biasa atau kumpulan-kumpulan sosial untuk bersosial, tetapi bertelamat yang berkaitan dengan organisasi kita. Sama ada kita berjaya mencapai satu kejayaan, kita kongsi bersama. Segala usaha kita kena ketahui, segala pengorbanan yang ada hendaklah kita kongsi bersama. Betul, kalau lurah sama turun ke gunung sama kita daki, untuk menilai kebersamaannya, togetherness tu. Dan kunci keempat yang paling penting adalah aspek komunikasi. Keberkesanan komunikasi ini penting. Ada dua maksud komunikasi yang berkesan. Yang pertamanya, komunikasi kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan kumpulan, tidak hadir dalam mesyuarat, bagaimana kita memohon pengecualian, bagaimana sekarang ni mudah perhubungan kita, cara kita berhubung, cara perhubungan kita menggunakan WhatsApp, menggunakan macam-macam media yang terkini
dapat memudahkan kita untuk kita meningkatkan ataupun meningkatkan kebersamaan komunikasi. Dan yang paling utama yang kita tercedok tadi tu, bahawa percayalah tuan-tuan akan menghadapi banyak konflik dan persaingan dalam KIK, tetapi bagaimana kita berinteraksi dengan dia, bagaimana kita mencadangkan sesuatu, bagaimana kita cuba membangkang, bagaimana kita boleh menerima cadangan, bagaimana kita hadapi kritikan-kritikan, kerana KIK adalah kumpulan yang penuh kebermungkinan untuk mencapai satu idea yang jelas dan baik. Itu perlu banyak kritikan ataupun banyak maklum balas yang diperlukan. Jadi bagaimana kita boleh menjadi komunikasi kita berkesan untuk memajukan ataupun mencapai atau menyempurnakan projek kita sempurnanya. Jadi 4 kunci utama ini perlu saudara-saudari hayati betul-betul, supaya untuk mengekalkan kedinamikan kumpulan KIK ini. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan kongsi mengenai mesyuarat KIK. Oleh itu jangan lupa like, subscribe dan share pada rakan-rakan untuk makluman selanjutnya mengenai penawaran perkhidmatan kami dalam latihan productivity quality. Sila layari www.unoqconsult.com. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.